اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu, dia menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun. Ini sambungan pengertian ihsan. Ihsan bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian agama: Islam, iman, kemudian yang ketiganya adalah ihsan. Yang mana di hadapan muka surat 7 tu didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi berkaitan dengan apa dia Islam, apa dia iman dan apa dia ihsan. Jadi Islam, iman dan ihsan adalah bahagian dalam agama. Jadi ini pergi kepada pengertian ihsan, yang mana ihsan terjemahan Melayunya adalah berbuat baik. Itu ihsan, berbuat baik. Itu asal makna ihsan, berbuat baik. Kemudian pengertian ihsan ni adalah mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan segala perintah Allah, seperti contohnya sembahyang, puasa dan sebagainya. Maknanya bersembahyang adalah ihsan, berpuasa adalah ihsan. Jadi di rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa. Tiba-tiba di sini bersembahyang, berpuasa adalah ihsan. Bersembahyang, berpuasa adalah ihsan. Sebab apa? Sebab ihsan mengerjakan segala perintah Allah. Jadi mendirikan sembahyang adalah mengerjakan perintah Allah. Berpuasa adalah mengerjakan perintah Allah. Laksana, tunaikan, buat Tuhan suruh, itu ihsan. Jadi contohnya bersembahyang, contohnya berpuasa. Tiba-tiba terdahulu bersembahyang, berpuasa adalah Islam. Sebab rukun Islam mendirikan sembahyang, rukun Islam adalah berpuasa. Jadi hak mana sebenarnya ni? Mendirikan sembahyang, berpuasa, mengerjakan segala perintah Allah ni masuk bahagian Islam ke? Di sini masuk bahagian ihsan.
Sebab Islamnya lain, ihsannya lain. Sebab itulah hak takrifan Islam terdahulu tu dia kena faham molek. Sebab takrifan Islam terdahulu bukan mengerja tetapi menerima segala perkara agama. Mengerja pergi kepada ihsan. Islam bukan mengerja. Islam adalah menerima segala perkara agama yang terdahulunya, walaupun tidak sembahyang, tidak berpuasa sekalipun. Selagi terima perkara agama, maka orang ni orang Islam, sekalipun tidak mengerjakan. Jadi kok mana pula? Jadi Islam terima sekalipun tidak mengerjakan. Tiba-tiba rukun Islam adalah mengerjakan. Mendirikan sembahyang adalah mengerjakan perintah Allah. Berpuasa adalah mengerjakan perintah Allah. Bayar zakat, mengeluarkan zakat adalah mengerjakan perintah Allah. Menunaikan haji ke Baitillah pun mengerjakan perintah Allah. Jadi hak mana sebenarnya? Jadi apabila Islam dengan makna menerima secara zahir segala perkara agama, maka takrif dengan rukun tu dia kena jadi selaras lah. Sebab takrif dengan rukun dia kena selaras. Contoh, apa takrif solat? Takrif solatnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Itu takrif solat. Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, yang diakhiri disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat dia. Jadi itu adalah takrif pengertian solat. Jadi takrif solat dengan rukun solat kena samalah. Apa rukunnya? Rukun fi'li, rukun qauli. Sebab antara takrif solat dengan rukun solat adalah perkara yang sama. Jadi antara takrif Islam dengan rukun Islam dia kena selaras. Jadi rukun Islam terima perkara agama secara zahir. Tiba-tiba rukunnya adalah mengerjakan, mendirikan solat. Maka apabila Islam dengan makna terima, maka takrif pun terima jugalah. Rukun pun makna terimalah. Jadi rukun Islam yang kedua, mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang, itu rukun Islam. Berpuasa, yakni terima kewajipan berpuasa, itu rukun Islam. Mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Mengerjakan haji, yakni terima kewajipan mengerjakan haji bagi orang yang berkemampuan. Terima. Adapun diri mengerjakan, itu pergi kepada ihsan. Jadi kalaulah rukun Islam tu terima kewajipan, tiba-tiba dia engkar, dia tak terima kewajipan solat, solat tak wajib, dia tak terima kewajipan puasa, puasa tak wajib, dia tak terima kewajipan zakat. Sebab apa? Sebab buat kerja sendiri-sendiri kan. Yang nak keluar zakat buat apa? Dan apabila terbabit dengan pertanian contohnya, maka kena bayar zakat pertanian kepada miskin yang ada kampung tu. Apa kena-mengena pertanian orang tu dengan orang miskin tu? Masa dia usaha pertanian, ada ke orang miskin tu mari tolong? Orang miskin tak nak mari tolong. Boleh hasil, mari nak terima zakat. Tak ada zakat-zakat, tak wajib zakat. Dia engkar, batal Islam. Ialah dia pertanian tu dia buat sendiri-sendiri dia. Orang pakai miskin kampung tu tak ada hera-hera pun. Boleh hasil, kena keluar zakat, bagi pada pakai miskin. Tak wajib dia kata. Sebab hasilan pertanian ni daripada diri dia sendiri. Contoh, dia engkar kewajipan. Batal lah Islam. Haji tak wajibnya, contoh dia engkar, maka batal lah Islam. Sebab rukun Islam terima kewajipan solat, terima kewajipan puasa, terima kewajipan zakat dan haji.
Dia kena selaras dengan takrif Islam terima perkara agama. Mengerjakan ni pergi kepada ihsan, syarat untuk comel, sempurna, lengkap Islam dan iman. Baru pergi pada mengerjakan. Islam dengan makna terima. Tetapi ada pandangan yang mengatakan Islam adalah mengerjakan. Wa qila al-amal. Islam adalah buat, mengerjakan. Bila Islam dengan makna buat, maka dengan rukun tu mendirikan solat, selarah. Mana rukun Islam tu mendirikan solat lah, berpuasa lah. Sebab Islam adalah buat, Islam adalah mengerjakan, Islam adalah tunaikan. Ada pandangan yang seumpama tu, itu pandangan yang masyhur walaupun tidak muktamad. Jadi kalau Islam dengan makna buat, kalau tak buat batal Islam. Tak batal. Kena jaga pula situ. Islam dengan makna buat, tak buat batal, itu khawarij. Tapi kalau Islam dengan makna terima perkara agama, tiba-tiba dia tak terima, dia engkar perkara agama, itu memang batal Islam. Tapi kalau Islam atas pandangan, Islam dengan makna mengerjakan, Islam dengan makna buat, kita seumpama tu. Sebab apa? Rukun pun buat, mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat. Itu yang kita faham sama-samanya. Islam bukan terima, Islam makna buat, mengerjakan. Itu salah satu pandangan. Itu pandangan yang masyhur, takrifan Islam seumpama tu. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir kita tidak. Islam atas dia pakai pandangan Islam dengan makna terima, mengerjakan, pergi kepada ihsan. Jadi kalau Islam dengan makna terima, kalau tidak terima batal Islam. Dah, Islam tak comel. Kena pergi kot tu. Kemudian bila Islam dengan makna terima, rukun pun Islam dengan makna mengerjakan, dengan makna buat, rukun pun sedang molek. Apa dia? Buatlah. Mendirikan sembahyang, berpuasa, atau rukun. Tiba-tiba rukun Islam adalah mendirikan sembahyang, rukun Islam adalah berpuasa. Rukun ni apa benda rukun ni pula? Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'. Rukun ni perkara yang terhenti nak sah, kena ada perkara ni. Itu rukun. Macam rukun solat, macam rukun wudu, macam rukun haji. Nak sah solat, rukun kena cukup. Nak sah wudu, rukun kena cukup. Nak sah haji, rukun kena cukup. Itu dia rukun. Ke mana? Itu rukun. Nak sah, kena ada rukun. Jadi sekarang ni, rukun Islam adalah mengerjakan solat. Rukun Islam adalah berpuasa. Rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Rukun Islam menunaikan haji. Jadi kalau tak ada salah satu dari rukun ni, batal ada Islam. Rukun-rukun. Macam rukun solat 13. Satu je tak ada. Rokok je tambah. Sah solat. Sujud nak, tapi tambah 2 kali. Nak sekali je. Sah solat. Sebab tak sah lah, sebab tak cukup rukun. Ada sekarang ni, rukun Islam adalah mengerjakan, mendirikan solat, berpuasa. Kalau tak ada mendirikan solat, tak ada satu rukun. Kalau tidak ada berpuasa, tak ada satu rukun. Kalau zakat tak bayar kerana kedekut, tak ada satu rukun. Kalau haji tidak ditunaikan kerana dia sayang ke duit dia habis banyak, tidak ada satu rukun. Batal ada Islam. Orang tak puasa batal Islam. Dah rukun apa kita? Tak batal pula. Panggil rukun. Tu dia kena ngaji banyak perkara pula situ tu. Kalau rukun dengan makna buat, Islam dengan makna buat, dan rukun pun memang buat. Mendirikan solat, rukun Islam. Tak ada satu rukun, batal Islam. Tak. Berpuasa satu rukun, tak puasa batal Islam. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Agama pula dah kata rukun. Dia kena tarik kod lain pula. Rukun ni bukan macam rukun solat, bukan macam rukun wudu,
Bukan macam rukun haji. Itu rukun hakiki gitu nah. Dah ni rukun urfi, seolah-olah seperti rukun. Kalau tak ada solat, kalau tak ada puasa, macam tak ada Islam. Seolah-olah dia rukun. Besar sangat Macam rukun dah. Lek-lek macam rukun. Rukun sungguh ke tak? Tak. Kalau rukun sungguh tak ada satu batal Islam. Tapi kalau tak ada puasa batal ada Islam. Tak. Dah kata rukun, bukan rukun macam rukun solat. Itu rukun sebenar-benar. Dan ni rukun apa ni? Rukun urfi dia panggil. Pada panggilan macamlah rukun. Sebab apa? Sebab besar perintah solat, puasa, zakat, haji. Jadi macam kita kata lek-lek seperti rukun. Pandai lek-lek. Tak, pandai lek-lek tau. Tu. Kalau kata Islam dengan makna buat, rukun pun buat juga. Kena pergi kot tu. Tapi dalam kitab kita dah Islam dengan makna terima perkara agama. Rukun kena bubuh makna terima juga. Rukun yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, yakni terima mengucap dua kalimah syahadah adalah rukun Islam. Yang kedua mendirikan solat, terima kewajipan mendirikan satu rukun Islam. Dia kena tambah sikit ayat. Lepas tu mengerjakan, iaitu bersembahyang, berpuasa. Ni kita ada cara ni mengerjakan. Ini ihsan. Apa ihsan? Maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa. Itu baru ihsan. Itu bukan Islam. Islam terima. Sebab antara terima dengan laksana mengerja ni, kita kena kena letak molek. Letak molek. Sebab kadang-kadang salah faham antara dua ni, antara terima dengan laksana. Kadang-kadang orang faham kalau dok laksana maknanya engkar dah tu, tolak dah tu. Sebab apa engkar? Dia tak buat. Sebab apa tolak? Dia tak buat. Ada orang faham seumpama tu. Itu salah besar faham gitu. Tak boleh nak beza antara Islam dengan ihsan. Islam lain, ihsan lain. Terima dengan laksana dia tidak berlaziman. Ada orang yang terima perintah sampai masih dilaksana, sampai masih tak laksana. Ada orang yang tidak terima tapi kerana kepentingan terpaksa laksanakan juga. Jadi antara terima dengan laksana dia tidak berlaziman. Jangan kata apabila tidak laksana makna tidak terima agama, tolak agama, engkar perintah agama. Itu salah gitu tu. Ini bukan salah kecil-kecil ni. Salah di betul komponen agama antara Islam dengan ihsan. Tak faham antara Islam terima, ihsan laksana. Orang yang tidak solat, orang panggil apa tu? Tidak laksana. Solatnya tidak malah, puasanya tidak. Tak cekak dia kata. Khija pakai ring tengah panas, tak cekak. Tapi kalau tanya khija sungguh, cekak tak tahu. Tapi terkadang orang puasa nampak rajin khija, orang tak puasa banyak ngular. Tu. Dia alasan sebab apa tak puasa, tak cekak, tak gerak. Tapi terkadang hak berlakunya orang hak puasa khija molek-molek ada. Orang hendak puasa khija culah. Sekejap-sekejap tak ada pergi isap rokok. Kejap-kejap tak ada pergi makan. Ke mana? Mana alasan lah kita kata. Alasan. Bukan. Pangulah tau. Ngulah lah ngulah. Kita kan nak cakap ngulah. Ngulah. Dah ngulah mana? Ngula Kelantan, Ngula Terengganu. Gitu. Fahamlah, curi tulang lah maknanya. Jadi dia tak puasa, alasan dia tak gerak, alasan dia.
Adakah orang yang tak solat, yang malas tadi tu bererti dia engkar kewajipan solat, bererti dia tolak kewajipan solat? Semestinya begitu. Gitu. Orang yang tak solat, tak laksana. Tak laksana, pasti dia engkar, dia tolak kewajipan solat. Begitu. Semestinya begitu. Tak. Emang tak semayang ni, mau engkar kewajipan solat. Mana boleh engkar? Solat orang tahu belaka wajib. Mana dia tak engkar? Tu kata tidak laksana bukan bererti engkar. Engkar, tolak, batal Islam, murtad. Jangan main. Orang yang tidak berpuasa, tidak laksana tu dia panggil, berarti dia engkar kewajipan puasa. Tak. Tadi dia alasan karuk dia tu lah. Orang yang dedah aurah, contohnya perempuan yang tidak tutup kepala. Perempuan yang dedah aurah, mana tidak laksana perintah agama supaya menutup aurah. Adakah perempuan yang tidak menutup aurah ni, tidak tudung kepala contohnya, diengkar kewajipan tutup aurah? Kenapa kamu tidak tutup aurah? Tak pakai tudung kepala, tutup aurah tak wajib. Tutup aurah tempat kita tak jadi panas. Tutup aurah ni tempat padang-padang pasir hok berabuk, takut jadi rambut tu capur dengan debu, payah nak bersih. Gitu. Diengkar semestinya gitu. Tak. Kenapa kamu tidak tutup aurah? Itu perintah Allah. Dia kata tak siapa seru lagi, dia kata. Tak apa seru. Seru malaikat Israel. Tak apa seru. Dia kata nak pergi Mekah dulu, dia kata. Lepas pergi Mekah, balik Mekah, nak pakai tudung lah, dia kata. Dia kata gitu. Mak dak pakai dah ke ni. Tapi cuma kita nak nampak situ orang yang tidak mengerjakan perintah bukan bererti dia engkar, dia tolak hukum. Tetapi orang yang tidak mengerjakan perintah Allah ni pasti zalim lah. Orang yang tidak solat pasti zalim. Orang yang tidak puasa pasti zalim. Orang yang zakat kedekut nak bayarnya pasti zalim. Tetap zalim, orang derhaka pada Allah. Tapi adakah dia batal Islam? Tak batal, sebab dia masih lagi terima kewajib perintah agama. Maknanya orang yang tidak laksana bukan bererti dia engkar, dia tolak. Engkar, tolak perkara agama yang ijma' ulama batal Islam, murtad walayazabillah. Itu bukan benda kecil. Jadi kalau kita mengatakan bahawa orang yang tidak laksana hukum agama berarti dia engkar tolak agama, seolah-olah kita mengatakan orang yang tidak laksana adalah kafir. Yang tidak laksana perintah Allah dikatakan kafir, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bukan kata orang yang tidak laksana perintah Allah ni baik. Orang tu fasik dan zalim, balasannya api neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tak pakai. Laksana perintah Allah tu wajib. Laksana perintah Allah adalah wajib. Laksana hukum hakam agama Allah adalah wajib. Hukum hakam agama Allah ni bukan hanya bersembahyang, berpuasa. Hukum hakam agama Allah ni syumul, merangkumi sekalian perkara. Maka mengerjakan, melaksanakan hukum hakam Allah itu adalah wajib ijma' ulama. Tidak melaksanakan, dosalah, fasik zalim. Cuma yang saya tekan di sini, Islamnya batal ke tak kalau tidak laksana. Selagi terima, tidak engkar, tidak tolak, Islamnya masih lagi kekal. Islamnya masih lagi sah, tak batal. Tapi Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang fasik, orang Islam yang derhaka. Siapa masa engkar, tolak, baru batal Islam. Mana Islam terima,
Lawan dia engkar tolak. Engkar tolak kalau hina, hak tu parok lagi. Saya biasa buat misalnya, hak kata terima dengan laksana ni, saya biasa buat misal poligami. Kalau tempat-tempat orang marah puang, dia keling lalu. Sebut kata poligami, kalau hak tunduk kau akak lalu muka. Kena ke dia tu, sedap ada ke dia tu dia kata. Kalau cerita hal poligami. Poligami itu perkara agama. Ijma' ulama, poligami dibenarkan pada syarak. Semua orang tahu, orang kafir pun tahu, orang Islam boleh berpoligami. Maklum belaka tu. Itu perintah agama. Orang Islam wajib kena terima, jangan ada persoal. Itu perkara agama yang dibenarkan dalam agama. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tak ingat? Kau dah ingat nakut lah tu. Dah ingat ayat tu? Ayat suruh dah ingat ayat tu. Memang nakut lah. Tak je baca ayat tu. Kena baca lah ayat tu. Molek buat macam khok itu, tulis dinding tu. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Hak belakang wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tu tulis kecil dah. Tu. Apabila kamu takut bahawa kamu tidak adil, maka satu. Hak belakang tu. Itu perkara agama yang jelas. Tidak boleh pertikai. Yang kata poligami menganiayai perempuan. Poligami menzalimi perempuan. Poligami hukum ketinggalan zaman. Ini semua engkar, tolak, bahkan hina perkara agama, batal Islam. Jadi konsep betul tu. Betul Islam kita wajib kena terima perkara agama. Kemudian bab nak laksana. Laksana itulah. Barulah nak buat peraturan ke, nak buat syarat ke, terpulanglah. Tapi hukum tak boleh kosek. Tidak ada orang yang boleh membatalkan hukum. Buat ketetapan poligami diharamkan, tak boleh. Perkara yang halal tidak boleh diharamkan. Tapi kalau nak buat peraturan, dia punya syarat-syarat. Nak boleh berpoligami, nak melaksana syarat dia, itu terpulang lah. Itu bab syarat pelaksanaan. Bab hukum tak boleh kosek. Sebab sebagai orang Islam kena terima. Mana? Sebab tu terkadang orang lelaki yang nak berpoligami, dia duduk sebut bab hukum agama membenarkan. Bab hukum agama membenarkan, waktu tu tak dah. Sebab tu kalaulah orang lelaki nak berkahwin, dia cerita bab hukum agama membenarkan, orang perempuan jangan salah situ. Kita kena faham apa agama, apa di Islam, apa di iman, apa di ihsan. Kita kena jaga agama kita. Jadi kalau konsep, kalau sebut kata bab hukum membenarkan, kita kena akurlah hukum membenarkan. Cuma kalau nak komen, nak bantah, nak apa, bab pelaksanaan, berkemampuan ataupun tidak, itu cerita bab pelaksanaan. Sebab agama membenarkan, bukan agama menyuruh. Malaikat ada dia punya sebab-sebab dia tertentu. Jadi kalau nak bahas, nak berlawan bab kelayakan pelaksanaan, hukum jangan kosek. Dia kata dia nak berkahwin, nak berpoligami, kerana hukum membenarkan. Tiba-tiba kita jawab hukum tu dah pakar, ketinggalan zaman, batal Islam. Hanya konsep bab hukum. Hukum tetap ada. Bab pelaksanaan tu pula. Sebab apa? Sebab di hujung ayat tu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan kata.
Dan jika kamu takut bahawa kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka satu. Ini nak kena beza antara terima dengan pelaksanaan. Sama juga dengan hukum faraid. Walizakari misla unsayain. Bagi perempuan, bagi lelaki, ini dua bahagian perempuan. Kita maklumlah, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Itu kita maklum sebab itu perkara agama. Yang ada persoalan tu ta'adil Allah. Kenapa perempuan yang lemah tiba-tiba dapat satu bahagian, lelaki yang kuat yang boleh cari sendiri, kenapa tiba-tiba boleh banyak dua bahagian? Ta'adil Tuhan seumpama tu. Itu bukan setakat dia tolak perkara agama, bukan dia menghina agama, itu batal Islam. Kena terima. Kemudian sampai masa waktu agak susah sikit, beri dia lebih banyak sikit, tu bab kita nak beri bahagian masing-masing kepada adik-beradik kita yang mungkin ia lebih susah. Tu tak ada masalah. Kita tak mahu ambil langsung bahagian kita, kita nak infak, nak sedekah kepada adik-beradik kita pun lagi baik, tak ada masalah kalau dah kita senang. Hukum tak boleh kosak hukum, tetap dah. Maknanya bahagian lelaki tetap dua bahagian. Tiba-tiba dua bahagian dia tak mahu ambil, dia nak beri kepada adik-beradik dia. Tu mana hak dia? Tapi dia sedekah pada adik-beradik dia. Tetap hak dia asalnya. Itu hukum. Tiba-tiba dia nak pakar adik-beradik dia. Mana seia sekatanya, kita buat samalah. Patut pulang lah. Tapi dari segi hukum jangan kosek. Tapi saya pernah dengar dalam radio, dia punya kajian hukum agama ni. Kita sebagai orang Islam yang beriman, kajian kita tidak perlu. Kita yakin kepada agama, kajian tidak perlu. Tetapi kalau orang buat kajian, boleh meyakinkan orang yang kurang sedikit keyakinan dia, lagi baik, tak ada masalah. Tapi kitanya tetap yakin kepada agama walaupun tanpa ada kajian. Sebab kita yakin Allah lah yang bijaksana, Allah yang hakim, Allah yang alim, Allah yang khabir, Allah yang bijaksana. Kita yakin kepada Allah. Allah menetapkan lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Allah yang maha mengetahui lelaki, perempuan, Allah yang jadikan. Allah tidak ambil sebarang manfaat, Allah tidak ada sebarang kepentingan, sama ada hamba manusia itu lelaki ataupun perempuan. Kalau orang manusia menetapkan satu-satu perkara, mungkin ada kecenderungan dia. Mungkin ada dia punya kecenderungan dia lah, nak masuk belah mana. Ini ketetapan daripada Allah. Pastilah ketetapan yang terbaik. Ada orang buat kajian bab pembahagian ni. Dia kata hak dua bahagian lelaki tu habis lama dah, hak satu bahagian perempuan luak pun dah. Sebab apa? Sebab lelaki banyak tanggungjawab, perempuan tidak ada tanggungjawab. Lelaki besar tanggungjawab, betul. Lelaki boleh mencari, tetapi lelaki besar tanggungjawab. Bahkan kalaulah mak ayah tak ada, siapa yang paling besar tanggungjawab untuk memastikan adik-adik? Itu lelaki. Itu tanggungjawab dia. Sebab itulah pembahagian lelaki lebih daripada orang perempuan. Yang lelaki habis lama dah, yang perempuan dia kata tak habis lagi, dia kata luak pun dah. Dia nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu dengan kajian dia. Bahkan yang lelaki boleh banyak tu pun luak juga separuh. Boleh kau sebelah dia pula orang puang tu. Apa ni? Hak orang puang tu, mak ayah dia meninggal, dia boleh bahagian dah. Mak ayah mertua dia meninggal, dia boleh bahagian juga. Pandai-pandai dia lah kecek. Dia pandai kecek, boleh ke dia juga. Hak giam mak ayah dia mati, tu tak sudah tanyalah giam dia. Giam mak ayah tua dia mati, lah. Mana? Boleh juga bahagian ke dia nya.
Orang tak ada kena-kena dia sebenarnya. Tapi boleh. Tengok. Hak boleh bahagian dia, hak mak ayah dia, luak pun dah. Hak suami dia boleh ke bahagian ke dia, luak pun dah. Hak orang lelaki, habis lama dah. Kena. Ini saya pernah dengar dari dia punya cerita bab tanggungjawab lelaki, perempuan apa semua. Nak ceritanya, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tanpa kajian tu kita yakin kepada agama. Kita dapat Allah yang terbaik. Mana jangan kosek. Itu bukan kata orang lelaki gitu Orang lelaki boleh ramai, suka dengar. Boleh banyak dah puan, suka dengar. Bukan masalah tu hukum agama. Kalau puan berasa mana? Orang puan berasa Allah tak adil dengan orang puan, cari tuan lain. Dah sungguh dah tak acik Allah Ta'ala ni masuk belah orang lelaki je. Orang lelaki lah hak paling besar tanggungjawab, terutama sekali di padang mahsyar. Besar tanggungjawab orang lelaki. Kadang-kadang diri sendiri lepas tu isteri, anak, keluarga. Tu isteri. Kalau isteri pula mana? Isteri tu satulah. Kalau isteri pula, kau besar tanggungjawab. Perempuan tanggungjawab dia tidak seberat tanggungjawab orang lelaki. Mana tuan susung tu yang terbaik. Sebab lelaki Allah yang jadikan, perempuan Allah yang jadikan. Ini bab terima Islam. Barulah pergi kepada pelaksanaan, pergi kepada ihsan. Jadi sini ihsan mengerjakan. Itu ihsan. Buat. Adapun Islam adalah terima. Islam terima. Sebaliknya engkar, tolak, maka batal Islam. Mengerjakan ihsan. Bila mengerjakan, maka comellah Islam dan iman. Bila tidak mengerjakan, maka Islam jadi tak comel, iman pun jadi tak comel. Sebab tidak ada ihsan. Nak comel Islam dan iman, kena lengkapkan bahagian agama dengan ihsan. Mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah, tak boleh nak pilih-pilih ni. Segala perintah Allah. Tadilah perintah agama Allah syumul. Perintah Allah dalam kepada diri kita sendiri, perintah Allah dalam keluarga kita, perintah Allah dalam masyarakat, perintah Allah dalam negara. Ini semua adalah ihsan, mengerjakan segala perintah Allah. Tidak ada kata kerjakan sebahagian, tinggalkan sebahagian, tidak ada. Ini barulah lengkap bahagian agama, ada ihsan. Cuma contohnya seperti semayang, puasa dan sebagainya daripada segala suruhan agama. Kemudian mengerja ni seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia akan Allah sekalipun. Jadi kalau kita pergi kepada hadis sebelah tu, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tu lebih jelas. Lebih jelas daripada ihsan ditakrifkan ni. Dia terjemahan tu, terjemahan dia muka surat 8. Surat 8 bahagian atas sekali. Surat 8 terjemahan tu. Menanya pula lelaki itu Jibril, beritahu akan saya, hei Muhammad, daripada ihsan. Apa dia ihsan? Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antak budallah itulah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini lebih jelas nyata ihsan. Apa dia ihsan? Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala. Itu ihsan. Kenapa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerja ni
ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Jadi kita mengerjakan perintah Allah ni seolah-olah kita melihat Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan akan Allah, maka Allah tetap melihat akan dikau. Itu ihsan. Ihsan anta'budallah, engkau mengerjakan ibadat akan Allah. Kemudian seolah-olah ni, ini pergi kepada kedudukan maqam ihsan. Sebab sebagaimana Islam, ada Islam hak comel, ada Islam hak rendah sikit. Sebagaimana iman, ada iman hak tinggi, ada iman hak rendah. Ihsan pun dia ada kedudukan dia juga. Ni maqam ihsan. Ihsannya adalah buat baik. Apa makna buat baik? Mengerjakan segala perintah Allah. Itu ihsan. Kemudian mengerja perintah Allah ni, macam mana mengerjakan perintah Allah? Seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Ini dipanggil maqam musyahadah, maqam aulia. Ni kedudukan maqam ihsan. Kalau tak sampai maqam musyahadah, maka jika engkau tidak nampak akan Allah, sebab ghaliknya kita ni terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada orang kita jadi molek, tak ada orang kita jadi tak molek. Sebab apa? Sebab kita tak nampak Allah dengan basirah. Jadi bila kita tak nampak Allah, maka ia tetap melihat akan dikau. Fa illam takun tarahu fa innahu yarau. Kenapa fa innahu yarau? Mana kita memperingatkan diri kita bahawa Allah sentiasa memandang, melihat akan kita. Itu dia panggil maqam muraqabah. Ini cerita bab maqam. Adapun semata-mata ihsan adalah mengerjakan segala perintah Allah. Kerjakan perintah Allah tu terdahulu mencukupi syarat dan rukun. Itu hak dulunya. Islam sah dah, iman pun sah dah. Dengan tarikh Islam pun kemah dah, faham kitanya. Tarikh iman pun kemah dah. Dan kita tunaikan rukun-rukun dia, terutama sekali rukun iman. Kemudian pergi pada ihsan, kita mengerjakan segala perintah Allah, cukup syarat dan rukun. Ni nak cerita ihsan dulu. Kalaulah solat, puasa tapi syarat rukun pun tak belajar, itu ihsan pun tak ada. Nak cerita maqam macam mana? Ihsan pun tak ada. Sebab ihsan mengerjakan perintah Allah ni, menunaikan ibadah kepada Allah, nak panggil ibadah serta dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Falaulahu lam takun ibadatan. Dah kita Sirajul Talibin. Tanpa ilmu tidak nama ibadah. Jadi ihsan mengerjakan perintah Allah ni cukup syarat rukun. Makna apa? Serta didahulukan dengan ilmu. Bila Islam kemah dah, iman pun kemah dah, mengerjakan segala perintah Allah, zahir batin. Sebab perintah Allah bukan solat aja. Syukur, sabar, tawakul, perintah Allah, perintah yang batin. Maka kita menunaikan perintah zahir, perintah batin. Kita menunaikan perintah wajib, perintah sunat, perintah wajib, perintah sunat. Sebab mengerjakan perintah Allah ni, ada perintah yang wajib kita tunaikan, ada perintah yang sunat kita tunaikan. Ada larangan yang wajib kita tinggalkan, larangan yang putus haram. Ada larangan yang sunat kita tinggalkan, larangan yang makruh. Jadi kita buat orang suruh wajib sunat, hak Tuhan larang haram tetap dah, kita tidak buat. Hak makruh pun tak buat, hak lebih-lebih pun tak buat, hak tak ada faedah pun tak buat. Jadi bila ihsan kita ni, kita mengerjakan perintah ni dengan sempurna, wajib sunat, boleh naik kepada maqam kedudukan. Sebab apa kita sentiasa mengerjakan segala perintah Allah, wajib sunat? Kerana kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu maqam muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarau.
Kalau kita tak sampai maqam musyahadah, melihat Allah dengan basirah, kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat akan kita. Nah, bila kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat akan kita, kita pun buat perintah Allah. Wajib sunat, bukan zahir je comel, hati pun comel. Sebab apa? Sebab kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat zahir dan batin. Nah, itu maqam muraqabah. Apabila maqam muraqabah ni kau lama kau tinggi, akhirnya sampai maqam musyahadah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah dengan mata hati, dengan basirah. Itu maqam aulia, maqam para sahabat radhiyallahu anhum. Macam mana para sahabat buat ibadah? Macam mana para aulia buat ibadah? Sebab apa mereka cukup tekun buat ibadah? Kerana basirah mereka sentiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bab maqam. Kena letak molek. Tapi belum nak cerita bab maqam tu, ihsan kena comel dulu. Kena tahu apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan larang. Hak Tuhan perintah pula cara mana nak buat. Hak Tuhan larang cara mana kita nak hindari. Kena tahu tu dulu. Barulah cerita bab maqam musyahadah, maqam muraqabah, dipanggil maqam ihsan. Kedudukan, ketinggian tu pula. Sama macam cerita bab Islam lah. Islam dia tak sama. Orang Islam lah ke? Sama orang Islam? Tak sama. Beriman lah ke? Tapi kedudukan iman sama ke? Tak sama. Ya. Sahabat beriman, aulia beriman, kita orang awam pun beriman. Sama ke? Tak sama. Sampai maqam ihsan, siapa takrifan ihsan? Sahabat buat ibadah, aulia buat ibadah, kita buat ibadah juga. Sama ke tak? Tak sama sebab maqam berbeza. Jadi sekurang-kurangnya maqam muraqabah, kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat, memerhati, memandang akan kita. Hak kita memperingatkan diri inilah. Tak ingat, tak ingat, tak ingat. Tak kita mengumpat. Tak kita mengumpat. Adakah kita memperingatkan diri kita bahawa Allah tahu kita tengah mengumpat? Ada lah tu. Sebab tu dia langgar perintah Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak ada maqam muraqabah. Dia lupa bahawa Allah sentiasa melihat. Jadi maqam muraqabah tu sendiri tak sama pula kedudukan orang. Maqam musyahadah pun tak sama dah. Sebab sahabat maqam musyahadah, aulia maqam musyahadah, takkan sama maqam sahabat dengan maqam aulia. Sahabat sama sahabat pun tak sama maqam, aulia sama aulia pun tak sama maqam. Jadi maqam musyahadah pun tak sama dah. Maqam muraqabah pun tak sama juga. Kalau orang yang kuat memperingatkan diri, Allah sentiasa melihat, maka kuranglah sikit buat perkara Tuhan larang. Itu berkaitan dengan kedudukan. Seolah-olah engkau melihat akan Allah, itu maqam musyahadah. Jikalau kita tak sampai maqam musyahadah, kita tak sampai maqam melihat akan Allah dengan basirah, kita memperingatkan diri kita bahawa Allah sentiasa melihat akan kita zahir dan batin. Bila kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin, maka zahir pun kita buat comel, hati pun kita jaga. Tapi kalau kita tidak ada maqam muraqabah, kita hanya comel zahir, semayangnya comel, ngaji Qurannya comel, tapi hatinya tidak ada keikhlasan, hati penuh dengan riya. Maknanya apa? Tidak ada maqam muraqabah. Kita buat solat comel, kita baca Quran comel supaya orang tengok, orang puji. Itu bukan ibadah. Tapi kalau kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat zahir dan batin. Allah melihat zahir dan batin. Wallahu bima ta'maluna khabir tu. Allah khabir. Khabir mana apa? Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Maka zahir kita taat, batin pun kita taat. Itu maqam muraqabah. Tapi maqam muraqabah tak adalah, dia tak sama. Itu cerita bab maqam.
Ihsannya mengerjakan segala perintah Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah, maqam musyahadah. Tak sampai maqam musyahadah, kita memperingatkan diri bahawa Allah sentiasa melihat akan kita, itu maqam muraqabah. Ka'annaka tarahu, maqam musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Allah sentiasa melihat akan dikau, itu maqam muraqabah. Muraqabah ni kita sentiasa mengintai-intai, kita sentiasa memperingatkan diri kita. Allah sentiasa melihat akan kita. Tapi sebelum cerita bab maqam ihsan tu mengerjakan segala perintah Allah dengan cukup syarat-syarat dan rukun-rukun. Tapi sebelum nak mengerjakan, Islam kena sah, iman terutama sekali kena sah dulu. Kalau iman pun tak pakai, mengerjakan hak perintah Tuhan, solat ke puasa ke, sama sekali tidak akan diterima. Sebab itulah ihsan dibubuh yang ketiga. Dibubuh yang ketiga ihsan. Sebab tak ada yang pertama, tak ada yang kedua. Ihsan ada, ihsan tak pakai. Yang pertama ada Islam, yang kedua iman ada. Nak comel Islam dan iman, kena ada hak nombor 3, ihsan. Lepas tu disusun ihsan, letak nombor 3. Tapi nak sempurna agama, kena ada Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Tengok, mengerjakan ni syarat untuk sempurna Islam agama, bukan syarat untuk sah agama. Kalau mengerjakan ada syarat untuk sah agama, itu adalah khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mengerjakan mesti, sebab apa? Kalau tidak mengerjakan perintah, fasik dan zalim. Tapi bukan syarat nak sah agama mengerjakan, tapi syarat nak sempurna agama mestilah kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.